أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberi izin kepada kita untuk meneruskan lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau pembelajaran yang lepas kita dah masuk dalam bab berkaitan dengan sabar dalam menghadapi ujian, itu pelajaran yang ke-8. InsyaAllah hari ini kita akan masuk dalam tajuk yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-9, muka surat 43 yang bertajuk makanan halal lagi baik. Okay. Muka surat 43, pelajaran 9. Okey, insya-Allah kita hari ini kita akan tengok berkenaan dengan tafsir ayat surah Al-Baqarah ayat 168. Okay, surah Al-Baqarah ayat 168 yang menceritakan tentang makanan yang halal lagi baik, halalan thayyibah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sadaqallahul azim. Yang mana maksud dia? Wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Okey. Itu ayat yang kita akan bincangkan pada hari ini. Sebelum saya nak masuk tentang pembincangan kita pada hari ini, saya nak cerita sedikit ataupun bentangkan sedikit tentang kamu berkenaan hukum membaca Al-Quran. Sebab kalau hari yang lepas kan kita belajar tentang tajuk sabar menghadapi ujian, kita tentang surah Al-Baqarah ayat 155 dengan 156, yang mana saya bagi satu tugasan kepada kamu untuk kamu merakamkan bacaan ayat Al-Quran, kemudian hantar dalam grup Telegram kamu kan. Okay, ada sebahagian yang mesej saya, dia bagi tahu yang macam perempuan lah kan, ada masalah kan. Seperti yang kita tahu, perempuan ketika mana dia sedang haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Ini yang biasa kamu dengar dan ini yang kamu pegang. Betul? Yes, jadi ada yang sebahagian perempuan yang mesej saya bagi tahu dia tengah uzur, maka dia tidak boleh untuk membaca Al-Quran. Jadi tak dapatlah dia nak merakamkan tugasan yang saya berikan. Okay. Cuma saya rasa saya pernah bagi tahu kamu sebelum ni, ataupun saya terlepas untuk bagi tahu kamu di awal-awal kelas terlebih dahulu. Okey. Berkenaan dengan hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid ataupun uzur. Okey. Jadi dalam kes ataupun hukum berkaitan perempuan membaca Al-Quran ketika sedang uzur, ulama dia berbeza pendapat. Apa maksud berbeza pendapat? Dia ada beza pendapat lah. Okay, ada sebahagian, ada dua pandangan yang bila ulama membicarakan tentang hukum perempuan membaca Al-Quran ketika haid. Pandangan yang pertama yang mengatakan haram bagi perempuan yang sedang haid untuk membaca Al-Quran. Ini pandangan yang pertama. Okey, ini dan pandangan kebanyakan para ulama lah, dan inilah kebanyakan pandangan yang dipegang kebanyakan masyarakat kita di Malaysia. Okey, perempuan yang sedang haid tak boleh baca Al-Quran. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah pandangan sebahagian ulama juga, seperti
pandangan Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan lain-lain lagi, mereka mengatakan perempuan yang sedang haid dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa dia orang kata boleh? Beza dengan pandangan yang pertama, sebab bezalah. Yang pertama haram, yang kedua boleh. Kenapa? Sebab mengikut pandangan ulama yang kedua ni, dia orang mengatakan hadis yang mengatakan perempuan sedang haid tidak boleh membaca Al-Quran, hadis tu adalah hadis yang dhaif. Hadis yang digunakan oleh ulama kumpulan pertama tadi untuk mengatakan perempuan yang sedang haid tidak boleh baca Al-Quran, bila disemak hadis tu adalah hadis yang dhaif. Maka bila mana hadis tu hadis yang dhaif, maka kita tak boleh gunakan hadis tu sebagai sumber hukum dalam nak menetapkan satu-satu hukum. Maka bila tidak ada satu-satu sumber untuk menetapkan satu-satu hukum, maka kembali kepada keadaan asal, iaitu boleh, tidak jadi masalah untuk perempuan walaupun sedang haid, dia boleh membaca Al-Quran. Jadi sebab itulah ada satu pandangan yang mengendarkan perempuan untuk membaca Al-Quran walaupun ketika haid. Ada yang mengatakan ada satu hadis berkenaan orang yang sedang berjunub, berhadas besar, berjunub macam mana saya cakap? Berjunub ni orang yang sedang dalam keadaan hadas besar, iaitu bila mana dia telah melakukan hubungan suami isteri, itu yang dipanggil berjunub. Okey. Ada satu hadis yang mengatakan orang yang sedang berjunub dia tidak boleh membaca Al-Quran. Hadis tu memang ada. Hadis tu memang ada. Cuma bila kita nak katakan orang yang berjunub dengan orang yang haid ni dua kategori yang sama, tak boleh. Sebab apa? Orang yang berjunub ataupun orang yang dalam keadaan hadas besar akibat berjunub, dia ni boleh mandi on the spot untuk orang kata untuk angkat hadas besar dia. Tapi beza dengan perempuan yang haid dia kena tunggu haid dia habis. Dan tempoh haid ni bukan pendek, panjang. Kebiasaannya lebih daripada 2-3 hari. Dia nak tunggu tempoh haid ni habis, barulah dia boleh mandi untuk angkat hadas besar. Jadi berjunub dengan haid ni dua situasi yang berbeza. Maka sebab itulah ulama yang kedua ni, ulama golongan yang kedua mengatakan perempuan yang sedang haid dibenarkan untuk baca Al-Quran. Maka ada dua pandangan. Jadi saya nak buat kesimpulannya, dalam pandangan yang mengatakan boleh tak perempuan sedang haid untuk membaca Al-Quran, maka ulama ada dua pandangan. Satu yang membenarkan dan satu yang tidak membenarkan. Cuma macam saya bagi tahu dalam kelas-kelas saya, Nabi dalam sebuah hadis daripada Aisyah kata Nabi tak akan diberi dua pilihan. Mana dua pilihan ni dibenarkan, Nabi akan pilih mana satu yang paling mudah. Maksudnya mana satu yang memudahkan. Jika ada dua pilihan, dua-dua ni boleh buat, Nabi akan pilih mana yang paling memudahkan. Jadi dalam hal perempuan boleh baca Quran ke tidak ketika sedang haid ni, saya memilih pandangan yang memudahkan, iaitu perempuan yang sedang haid boleh untuk membaca Al-Quran, tidak menjadi masalah. Kalau tak, rugilah diorang. Kamu yang perempuan ni, bila mana bulan puasa ni bulan untuk kita baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan banyak pahala. Jadi bila kamu sedang haid, kamu hilang kelebihan tu, rugilah untuk kamu. Sangat-sangat rugi. Sedangkan ada pandangan yang membenarkan perempuan haid untuk membaca Al-Quran. Dan satu lagi pula, bacaan yang kamu baca di dalam buku teks ni bukanlah kamu pegang Al-Quran. Perempuan sedang haid memang tak boleh pegang Al-Quran. Sebab nak pegang Al-Quran kena ada wuduk. Kena ada wuduk. Jadi, tapi masalahnya sebab kamu baca melalui buku teks kamu. Buku teks kamu ni bukan Al-Quran. Kamu baca melalui handphone kamu. Handphone kamu bukan Al-Quran. Handphone kamu cuma menyiarkan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran yang sebenar adalah satu mushaf. Buku yang full dalam tu adalah ayat-ayat Al-Quran. Jadi, untuk kelas saya, sebab untuk memudahkan pembelajaran, maka saya pegang dan saya beritahu kamu, kita peganglah pada pendapat yang memudahkan, iaitu perempuan yang sedang uzur dibenarkan untuk membaca Al-Quran. Sebab ini adalah proses pembelajaran. Kalaulah seorang guru perempuan, ustazah tu, ketika mana diuzur, dia tak boleh nak ajar kepada anak murid dia berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran, kan susah. Itu satu pandangan yang menyusahkan.
Jadi kita peganglah pendapat yang memudahkan kamu. Perempuan yang sedang uzur boleh untuk membaca Al-Quran. Jadi untuk selepas ni, jika ada tugasan berkaitan dengan bacaan ayat Al-Quran yang saya berikan, maka perempuan yang sedang uzur pun boleh juga untuk membaca. Jadi inilah pandangan yang lebih memudahkan. Jadi peganglah pandangan ini. Okey. Itu sahaja untuk sekadar untuk pengetahuan kamu. Mungkin saya lupa nak bagi tahu kamu di awal-awal kelas terlebih dahulu. Okey, kita teruskan untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan makanan yang halal lagi baik. Okey. Dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 168 yang mana Allah bagi tahu, Allah ceritakan kepada kita, ya Allah, wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di atas muka bumi ini yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Allah bagi tahu syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Okay, dalam ayat 168 surah Al-Baqarah, Allah menyuruh kita makan makanan yang halal dan baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan. Makanan yang halal dan baik dapat menjadikan pemikiran cerdas, hati yang bersih dan badan yang sihat. Allah juga melarang kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan pembaziran. Okay. Jadi dalam Islam kita ada istilah halal. Okay. Halal, haram. Bila berkaitan dengan makanan, kita ada istilah halal dengan haram. Maka Allah kata, bila nak makan, makanlah makanan yang halal. Halalan tayyibah. Makanan yang halal lagi baik. Bukan semua makanan yang halal itu baik. Okay. Kalau kita makan benda yang manis, setiap hari makan benda yang manis, itu bukan benda yang baik untuk kita. Okay. Tapi makanlah benda yang baik. Okay. Tapi kalau nak makan boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. Selagi mana ia tidak memberikan kemudaratan kepada diri kita. Okey, kita tengok seterusnya. Ciri-ciri makanan halal lagi baik. Apa itu ciri-ciri makanan yang halal dan baik? Kita dapat sebuah hadis yang menjelaskan tuntutan ayat Al-Quran ni. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran ni. Antaranya termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahawa para rasul dan orang beriman dituntut supaya mengambil makanan yang halal dan baik. Di akhir hadis tersebut, Abu Hurairah berkata, okey, ini adalah potongan sebahagian hadis. Okey, bukan hadis yang penuh, sekadar potongan. Ya, Abu Hurairah berkata, summa zakar rajul yutilus safar asy'ata abghara yamuddu yadayhi ila sama, ya rabbi wa man'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis riwayat Muslim. Yang mana terjemahan dia, setelah itu Rasulullah SAW menyebut tentang kisah seorang lelaki yang sedang dalam perjalanan yang jauh, berkeadaan kusut masai dan berdebu, menadah tangan ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Sedangkan makanan, minumannya dan pakaiannya daripada sumber yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Okay, apa yang Nabi nak bagi tahu kat sini? Ada seorang lelaki, Nabi ceritakan tentang kisah seorang lelaki yang sedang dalam permusafiran, yang mana pakaian dia pakaian yang buruk, baju dia berdebu, keadaan dia kusut masai. Apa yang Nabi nak sampaikan? Kenapa Nabi ceritakan tentang pribadi-pribadi lelaki ni? Sebab Nabi nak katakan orang yang sedang bermusafir, doa dia adalah dimakbulkan. Orang yang sedang bermusafir, doa dia mudah untuk dimakbulkan. Dia berada dalam keadaan yang doa sangat mudah dimakbulkan. Jadi Nabi ajar macam mana cara nak berdoa, ataupun ada adab berdoa. Kita nak berdoa bila? Waktu kita bermusafir. Itu waktu yang baik untuk kita berdoa. Dalam lelaki ni dalam berkeadaan kusut masai. Maksudnya kita nak berdoa ni jangan pakai pakaian yang cantik. Ni pakaian dia, biarlah pakaian yang biasa-biasa. Sebab kita nak merendah diri kepada Allah. Berdebu tanah, kan, dan menadah tangan. Nabi kata lagi, kalau nak doa, tadah tangan untuk minta kepada Allah. Nabi, di awal-awal ni Nabi nak ajarkan pada kita bagaimana cara-cara berdoa. Jadi kalau nak berdoa pada Allah, biarlah pakaian kita pakaian yang biasa. Pakaian yang biasa-biasa, sebab kita nak merendah diri di hadapan Allah.
Kemudian bila nak berdoa, tadah tangan. Jadi Nabi nak kata keadaan lelaki ni, keadaan yang di mana doa dia mudah untuk dimakbulkan. Okay? Doa dia mudah untuk dimakbulkan. Lalu lelaki ni tadah tangan untuk berdoa. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi Nabi ceritakan, sedangkan pakaian dia haram, makanan dia haram, minuman dia haram, dan semua yang dia dapat tu daripada sumber yang haram. Bagaimana Allah nak memperkenankan doa dia? Nabi nak bagi tahu, kalau kita dalam keadaan pakaian kita haram, makanan kita haram, minuman kita haram, doa tak dimakbulkan. Walaupun kita mengikut adab-adab berdoa, tetap doa tidak dimakbulkan bila mana sumber yang kita dapat semuanya sumber yang haram. Okey. Di samping makanan yang halal, umat Islam dituntut agar mengambil makanan yang baik. Ciri-ciri makanan yang baik termasuklah, yang pertama, makanan tu mestilah makanan yang bersih. Okay, bukan hanya sekadar halal, tapi kenalah baik. Apa yang dimaksudkan dengan baik? Baik tu mestilah bersih. Kita cari makanan yang bersih. Kalau pergi kedai nak beli makanan, tengok kedai yang bersih. Okay. Dan orang Islam, kalau dia seorang Muslim yang baik, dia kalau nak jual makanan, dia jual makanan yang bersih, bukannya penuh dengan lalat. Okay? Makanan yang baik adalah makanan yang bersih. Yang kedua, berkhasiat. Bukan semua makanan berkhasiat. Jadi carilah makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan kita. Jadi makanan yang berkhasiat itu adalah makanan yang baik untuk kita. Yang ketiga, seimbang. Seimbang maksudnya bukanlah kita ambil daging sepenuhnya. Kita ada piramid makanan kan, supaya kita seimbang mengambil makanan. Itu juga contoh makanan yang baik. Dan last sekali, mengikut keperluan. Kalau orang ada kencing manis, kalau dia ambil gula sentiasa, maka makin teruklah kencing manis dia. Maka dia kena ambil makanan yang kurang gula, ambil minuman yang kurang gula, ikut keperluan kita. Okay. Itu yang dimaksudkan dengan ciri-ciri makanan yang halal lagi baik. Yang lagi baik itu apa yang dimaksudkan dengan lagi baik. Okey. Maksud makanan halal dan makanan haram. Makanan halal ialah makanan yang dibenarkan oleh syarak. Itu maksud makanan halal. Makanan haram pula adalah makanan yang dilarang oleh syarak. Itu sahaja. Makanan yang halal maksudnya makanan yang dibenarkan oleh syarak. Makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh syarak. Okay, keharusan sesuatu makanan bergantung pada aspek berikut. Ini keharusan. Sebab asal hukumnya makan ni harus. Makanlah apa sahaja yang kamu nak makan. Harus makan. Okay, kecuali apa yang telah Allah haramkan. Maksudnya dalam muka bumi ni, di atas muka bumi ni, lebih banyak yang Allah halalkan berbanding apa yang Allah haramkan. Sebab dalam Quran pun Allah cuma bagi tahu 4 jenis makanan je Allah haramkan. Iaitu yang pertama, daging babi. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, darah yang mengalir. Dan keempat, binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Okay. Jadi sikit je binatang benda yang tidak boleh kita makan, yang haram kita makan. Adalah sebahagian lagi diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi. Tapi nak katakan, kebanyakan benda atas muka bumi ini adalah harus untuk kita makan. Okay. Jadi mudah. Allah meringankan hamba dia. Kita boleh makan apa sahaja kecuali apa yang Allah haramkan. Okay. Keharusan sesuatu makanan bergantung pada aspek berikut ni. Makanan yang harus untuk kita makan. Yang pertama, ramuan makanan daripada sumber yang halal. Apa sahaja makanan yang ramuan dia halal dan kita yakin benda tu halal, maka kita boleh untuk makan. Harus untuk kita makan. Yang kedua, cara memproses dan menyediakan makanan. Okay, kita tahu makanan tu makanan yang diproses dengan cara yang halal. Dan cara mendapatkan makanan. Okay? Cara nak mendapatkan makanan tu dah halal. Tapi duit yang kita beli makanan tu, duit tu pula haram. Yang tu tak boleh lah. Duit tu mestilah duit yang halal juga. Okay. Kat tengok sini dibahagikan contoh dia. Contoh apa yang dimaksudkan dengan contoh 3 perkara tadi tu. Okay. Ramuan makanan daripada sumber yang haram. Dia tengok situ ayam yang disembelih. Ayam yang disembelih. Maksudnya kalau ayam ataupun binatang tu tidak disembelih, maka haram untuk kita makan. Walaupun binatang tu asalnya halal untuk dimakan. Ayam halal untuk kita makan. Tapi kalau ayam tidak disembelih,
ataupun tidak disembelih bukan atas nama Allah, maka haram untuk kita makan. Diperoleh dengan akad jual beli yang sah. Diperoleh melalui jual beli, bukannya curi. Walaupun makanan tu makanan yang halal, ayam tu halal, tapi kalau kita curi, ia akan jadi haram. Maka kita peroleh makanan tu melalui jual beli yang sah. Dan yang ketiga dia bagi contoh, beras daripada sumber yang halal. Beras ni memang halal lah, insya-Allah. Kecuali kalau kita beli beras dengan beras curi, beras pakai duit yang haram, yang tu lain cerita. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual makanan pula hendaklah memilih makanan daripada sumber yang diyakini halal dan baik. Antara cara mendapatkan makanan halal dan baik termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis di bungkusan atau premis. Ni kalau kat Malaysia ni mudahlah, kita ada logo halal JAKIM. Apa sahaja benda yang ada logo halal JAKIM dah dipastikan yang tu memang halal, confirm halal punya. Kalau nampak logo halal JAKIM tu confirm halal. Tapi bukan semua makanan yang halal ada logo halal JAKIM. Contohnya kita pergi makan kat warung-warung, bukan ada logo halal JAKIM, tak ada. Logo halal JAKIM ni kalau kat pasar raya adalah. Tapi kalau kita pergi dekat makanan makcik kat tepi kampung, kat warung-warung dekat kampung, bukannya ada logo halal. Dan kalau kita masuk-masuk, kita tanya makcik tu, "Makcik ada logo halal tak?" "Tak ada makcik, tak ada minta logo halal." Bukanlah bermaksud makanan kat situ haram. Tidak. Jadi bukan semua makanan yang tidak ada logo halal ianya adalah haram. Tapi bila mana makanan tu ada logo halal, confirm halal. Tak perlu sanksi-sanksi lagi dah. Jadi kalau kita nak makan di kedai, kita tahu kedai tu kedai Muslim, maka kita tahulah makanan tu adalah halal sebab dia seorang Muslim. Tapi kalau timbul rasa was-was, maka tinggalkanlah. Benda yang syubhah ni kita tinggalkan. Itu yang dimaksudkan dengan makanan halal dan makanan haram. Maksudnya bukan hanya sekadar, yalah orang kita kalau kata haram, apa dia? Babi, arak, anjing, itu yang haram. Tapi tidak, makanan yang halal dan haram ni, makanan yang haram termasuk juga dengan kita beli dengan sumber yang haram. Duit tu duit yang haram. Kita dapat dengan cara yang haram, kita mencuri, maka ia pun haram. Bukan sahaja daging-daging yang diharamkan kita makan ataupun minuman yang diharamkan kita minum, itu sahaja yang haram. Tidak. Seterusnya, akibat pengambilan makanan yang haram. Kalau kita ambil makanan yang haram, orang Melayu memang taklah nak makan daging babi ataupun minum arak. Adalah mungkin sebahagian yang teruk-teruk minum arak, tapi makan daging babi ni memang orang Melayu memang tak makan punya. Mustahil lah. Susah nak jumpa Melayu yang boleh terima makan daging babi. Kalau minum arak ni mungkin ada sebahagian Melayu yang terpengaruh. Tapi daging babi memang tak ada Melayu yang makan. Sebab Melayu, babi tak boleh, haram. Yang ni haram. Tapi bukan semua benda yang haram tu hanya sekadar daging babi sahaja. Macam saya kata tadi, kita jual beli dengan duit yang haram, maka ia tetap akan haram. Kita beli dengan cara yang haram atau kita dapat makanan dengan cara yang haram, iaitu kita mencuri, makanan tu akan jadi haram walaupun asalnya makanan tu halal. Dan apa kesan jika kita ambil benda-benda dengan cara yang haram ni? Kesan kita ambil makanan dengan cara yang haram. Yang pertama, hati menjadi keras. Makan makanan yang haram ni akan mengeraskan kita punya jantung hati kita ni. Bila hati ni keras, dia menyukarkan untuk cahaya iman masuk. Yang kedua, tidak mendapat kemanisan dalam beribadah. Orang yang nak beribadah, maka dia perlu pastikan tubuh badan dia mengalir benda-benda yang halal, barulah dia dapat kemanisan dalam beribadah. Dia macam mana dia menghadap Tuhan dalam keadaan dia ambil benda-benda yang haram, ambil makanan yang haram. Ini macam dalam hadis tadi, orang tu doa pada Allah dalam keadaan dia sedang bermusafir, doa dimakbulkan. Dalam keadaan pakaian dia pakaian yang biasa, doa dia mungkin sangat dimakbulkan. Kalau keadaan macam itu, dia melalui adab-adab berdoa. Dia tadah tangan nak berdoa, tapi disebabkan pakaian dia haram, makanan dia haram, minuman dia haram, macam mana Allah nak makbulkan doa dia? Jadi dalam nak beribadah, kita nak dapat manis di beribadah, jaga kita punya halal dan haram. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan kejahatan. Bila kita ambil benda yang haram, benda itulah haram, maka
hati ni lebih terdorong untuk meneruskan lagi perkara-perkara yang haram ataupun perkara-perkara yang tidak elok. Okay. Yang seterusnya, kasar peribadi. Orang yang masa makan benda yang haram ini, yang ambil benda yang haram ini, lagi-lagi makanan, maka kita akan tahu, kita akan nampak peribadi dia peribadi yang tidak elok. Ini peribadi yang kasar. Seterusnya, kecerdasan minda terganggu. Okay. Orang yang makan makanan yang haram, dia punya kecerdasan minda dia akan terganggu. Tapi sebenarnya tak juga kan, sebab kalau kita tengok berapa ramai orang kat dunia ni yang bukan Islam, yang lebih pandai daripada orang Islam, kan sangat ramai. Cuma mungkinlah bagi kita seorang Muslim, kalau kita tak jaga halal dan haram, dia akan mengganggu kecerdasan minda kita. Tapi kalau orang tu bukan Muslim, memanglah makanan dia memang haram lah. Okay. Yang seterusnya, sentiasa berada dalam keluh kesah. Apa keluh kesah? Kita rasa macam rasa tak seronok je, asyik nak berkeluh kesah. Orang kata, apa nak jadi ni, apa nak jadi ni, apa nak jadi ni. Itu orang yang mengambil makanan haram ni, dia akan sentiasa berkeluh kesah dalam kehidupan dia. Seterusnya, mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah. Okay? Dah lah makan benda yang haram, daripada sumber yang haram, Allah pula akan azab dia sebab dia buat benda yang haram. Okay? Jadi elakkan benda yang haram, makanan yang haram. Seterusnya, dibenci oleh masyarakat. Kalau ada satu orang tu, orang tahu dia ni kaki minum arak, kaki minum arak, maka masyarakat mana yang suka? Masyarakat memang tak suka. Dan kita memang tak berapa suka dengan orang yang minum arak ni. Jadi memang masyarakat akan benci bila mana orang tu mengambil makanan-makanan yang haram ataupun minuman yang haram. Mendapat penyakit. Okay? Makanan yang haram ni biasa akan membawa penyakit. Okay? Macam kalau kita tengok dari contoh haram yang mudah lah, macam daging babi, arak, ini adalah punca-punca penyakit. Okay. Seterusnya, susah untuk memahami ilmu yang dipelajari. Dalam kita nak mendapatkan ilmu, nak mempelajari ilmu, kita kena pastikan makanan yang kita ambil, makanan yang kita konsum, minuman yang kita konsum adalah minuman yang halal, makanan yang halal lagi baik, supaya kita mudah untuk terima ilmu yang dipelajari. Dan doa tidak mustajab. Ini macam disebutkan dalam hadis tadi, hadis daripada Abu Hurairah tadi. Doa tidak mustajab. Orang yang makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, maka doa dia tidak dimustajabkan. Okey, jadi itulah sebahagian kecil daripada akibat apabila orang tu mengambil makanan yang haram. Okey, seterusnya, perbezaan ciri makanan halal dengan makanan haram. Okey, beza antara makanan yang halal dengan makanan yang halal melalui aspek-aspek berikut. Yang pertama, melalui aspek bahan. Okey, bahan yang halal dimakan. Okey, makanan yang halal mestilah daripada bahan yang halal dimakan. Selain daripada apa yang telah Allah haramkan, semua tu adalah halal untuk kita makan. Okay. Manakala makanan yang haram adalah daripada bahan yang haram dimakan, macam daging babi, anjing, darah yang mengalir, bangkai, itu adalah makanan yang bahan yang haram untuk kita makan. Okay, itu daripada aspek bahan. Daripada aspek seterusnya, aspek proses makanan tu. Maka makanan yang halal disembelih mengikut hukum syarak. Okay, disembelih atas nama Allah, maka barulah binatang tu jadi halal untuk kita makan. Manakala makanan yang haram tidak disembelih mengikut hukum syarak, maksudnya disembelih atas nama berhala-berhala ataupun nama tuhan-tuhan yang lain, maka haram untuk dimakan. Okay. Untuk menjadikan satu-satu binatang tu halal untuk kita makan, mestilah disembelih atas nama Allah. Okay, yang seterusnya, aspek kandungan. Maksudnya satu-satu makanan tu, apa kandungan yang ada dalam tu bebas daripada najis dan kotoran. Kita nak beli makanan tu mestilah kandungan dia bebas daripada najis dan kotor-kotoran. Ya, walaupun kita tengok secara umum dia elok, tapi ada kotoran dalam tu, maka haram untuk kita makan. Jadi makanan yang halal ni bebas daripada najis dengan kotoran. Tapi tidak bagi makanan yang haram, yang mana dia bercampur bau antara najis dengan kotoran. Okay, dalam tu ada macam-macam lah benda yang tidak elok untuk kita makan. Seterusnya, daripada aspek kebersihan. Okay, makanan yang halal ni ataupun halal lagi baik disimpan di tempat yang bersih dan suci. Maksudnya
makanan tu kita simpan dengan cara yang baik, kita tidak terdedah kepada lalat yang menghurung penyakit-penyakit. Kita tidak bagi makanan yang haram disimpan di tempat yang tidak elok. Okey? Sampai orang tahu pun makanan ni makanan yang tak elok, maka haram untuk kita makan sebab dia bukan makanan yang baik. Walaupun asalnya makanan tu halal bagi kita, tapi disebabkan disimpan dengan cara yang tidak elok sehingga mengakibatkan penyakit-penyakit datang pada makanan tu. Lalat hurung makanan tu, tentulah ada penyakit yang akan memberi mudarat kepada diri kita, maka haram untuk kita makan. Itu daripada aspek kebersihan. Daripada aspek kesihatan, makanan yang halal bebas daripada racun dan perkara yang menjejaskan kesihatan. Okay? Ni, kesihatan kita. Bila kita nak makan, carilah makanan yang menjamin kesihatan kita, yang memberi kebaikan kepada kesihatan kita. Itu namanya makanan yang halal, lagi baik. Tapi tidak bagi makanan yang haram. Dia mengandungi racun dan sesuatu yang memudaratkan kesihatan. Maksudnya bukan semestinya makanan tu haram pada hukum asal dia, tapi bila mana makanan tu dia memudaratkan kesihatan kita, itu juga haram untuk kita makan. Dan last sekali, sumber makanan yang halal diperoleh dengan cara yang sah, duit yang sah, duit daripada titik peluh kita, duit yang halal. Okay, sumber yang halal, barulah makanan tu akan jadi makanan yang halal. Tapi tidak bagi makanan yang haram diambil daripada cara-cara yang haram, curi, kan? Duit tu duit yang haram, duit daripada menang judi, maka makanan tu tetap akan jadi haram walaupun asal hukumnya makanan tu halal. Tapi bila mana dia peroleh dengan cara yang haram, maka haram untuk kita ambil. Okay, itu perbezaan di antara makanan yang halal dengan makanan yang haram. Jadi apa yang cuba dia nak sampaikan kat sini, ada banyak faktor yang menyebabkan makanan tu jadi halal ataupun makanan tu jadi halal. Bukan hanya pada faktor Allah haramkan dalam Al-Quran sahaja. Kalau nak ikut haram yang dalam Al-Quran sahaja, ada berapa sahajalah yang diharamkan untuk kita makan. Tapi banyak-banyak faktor lain yang menjadikan makanan tu sama ada halal ataupun tidak untuk kita makan. Ini macam-macam lah. Jadi faktor sumber makanan tu kita dapat, kesihatan, makanan tu memudaratkan kita ataupun tidak, kebersihan, makanan tu bersih ataupun tidak. Walaupun asalnya halal, tapi jika makanan tu tidak bersih, maka haram untuk kita ambil, ya? Dan lain-lain lagi. Okay, itu ciri-ciri di antara ciri-ciri makanan halal dengan haram. Okey, last sekali pengajaran ayat. Apa yang kita boleh ambil daripada ayat surah Al-Baqarah itu tadi? Ayat 168 surah Al-Baqarah yang kita bacakan di awal surah tadi. Okay, yang pertama, kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan halal memberikan kesan baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan kejernihan hati. Kenalah cari makanan yang halal. Halal lagi baik sebab makanan ni dia akan memberi efek kepada kita punya kesihatan tubuh badan kita, dari segi kita punya batin, rohani kita dan minda kita. Okay. Makanan yang halal akan beri efek kepada kehidupan kita, maka carilah makanan yang halal. Yang kedua, umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti makanan. Maka orang Islam kenalah menceburkan diri dalam bidang halal ni. Halal lagi baik, halalan tayyibah, supaya orang mudah untuk dapat sumber makanan yang halal. Tapi kalau macam kita kat Malaysia ni, kita tak risau sebab majoriti kita di sini adalah orang Islam, maka nak dapat sumber makanan yang halal tu mudah, sangat-sangat mudah. Tapi kalau macam dekat negara-negara luar, nak dapat sumber makanan yang halal tu agak terhad sedikit sebab Muslim bukannya majoriti di sana. Tapi macam kat Malaysia mudah. Okay. Tapi dalam keadaan itu juga kita kenalah kita ceburkan diri dalam hub industri halal supaya kita jadi seorang penyumbang makanan-makanan yang halal lagi baik. Okay. Yang ketiga, umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluaran makanan yang menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Kalaulah kita ni seorang pengeluar makanan, maka kena pastikan makanan yang kita buat itu, makanan yang kita produce itu adalah makanan yang halal dari segi hukum syarak. Sumber-sumbernya halal, bahan-bahan dia halal.
Dan kita kena pastikan juga selain daripada sumber yang halal, bahan-bahan yang halal, kita kena pastikan makanan yang kita keluarkan itu elok untuk kesihatan tubuh badan. Bukanlah makanan yang kita jual ni, kita tak kisah asalkan halal, bagi je. Walaupun kita tahu makanan tu terlalu banyak kandungan gula je lah. Dan makanan tu tak berapa elok dari segi kesihatan, walaupun hukum dia halal. Tapi kita kena pastikanlah makanan yang kita jual itu makanan yang elok dari segi kesihatan orang yang nak makan. Bukan hanya sekadar sumber dengan bahan je halal. Tapi kena pastikan dari segi kesihatan orang yang makan tu, kena pastikan orang tu akan dapat kebaikan daripada makanan yang kita jual. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan makanan yang halal lagi baik. Jadi kita tahulah, secara kesimpulannya, bukanlah semua yang Allah halalkan akan jadi haram. Maksudnya, macam mana mudah? Maksudnya bukanlah semua benda yang haram ini hanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran seperti yang kita tahu. Tapi makanan yang haram ini bolehlah juga termasuk makanan-makanan yang kita dapat daripada sumber yang tidak elok, sumber yang tidak halal. Duit curi, kita dapat hasil rompakan, ataupun duit hasil judi, kita beli makanan, maka makanan tu juga turut akan menjadi haram. Maksudnya makanan yang asalnya halal, dia boleh jadi haram melalui beberapa aspek yang kita lalui. Jadi jagalah sumber makanan kita. Pastikan kita makan makanan yang halal, dan pastikan makanan yang halal tu pula makanan yang halal dan baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Okey, insya-Allah itu sahajalah untuk hari ini. Dan untuk tugasan kamu untuk hari ini, kamu kena rakam bacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 168 ni. Rakam dan hantar dalam grup Telegram kamu. Okey, itu sahaja untuk tugasan hari ini. Kita akan jumpa di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.